Bersama dengan saya Cikgu Izan pada pagi ini, kita akan membincangkan topik tolak melibatkan unit abad dan dekad. Cikgu harap kamu boleh bersedia dengan sedikit nota. Okey, baik. Sebelum tu cikgu nak ingatkan kamu, satu abad sama dengan 10 dekad. Satu abad juga bersamaan dengan 100 tahun. Jadi, kalau kamu nak tukar abad kepada dekad, kamu perlu darab dengan 10. Jika kita nak tukar abad kepada tahun, kita darab dengan 100. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama, di mana usia wang ini pada tahun 2021, wang kertas lama berusia lebih setengah abad. Manakala wang kertas baru hanya berusia 1/10 abad. Jadi, kira beza usia antara kedua-dua wang kertas tersebut. Jadi, wang kertas lama ni usia dia lebih lama berbanding wang kertas yang baru. Jadi, 1/2 abad kita tolakkan dengan 1/10 abad. Macam ni. Jadi, dia nak jawapan dalam abad. Okey, langkah pertama yang perlu kamu buat, jika pengiraan melibatkan pecahan, kamu perlu samakan penyebut. Di sini, kita dapat lihat 10 lebih besar daripada 2. Jadi, kita cari gandaan sepunya, di mana 2 darab berapa sama dengan 10. Okey. Contoh yang pertama ialah 2 darab dengan 5. Jadi, bila penyebut darab dengan 5, pengangka juga perlu darab dengan 5. Jadi, 2 darab 5, 1 darab 5. Seterusnya, kita peroleh 5/10 tolak 1/10. Jadi, kedua-dua penyebut ini sama. Kita tolakkan pengangka. 5 tolak 1, 4. Penyebutnya 10. Baik, 4/10 mempunyai gandaan sepunya yang sama. Kita permudahkan. Untuk ini, kita permudahkan. Kita bahagikan 10 bahagi dengan 2. 4 juga boleh dibahagi dengan 2. Jadi, jawapan akhir yang kita peroleh ialah 2/5 abad. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya yang melibatkan pecahan dan juga unit berbeza. Baik, ini adalah nombor yang bercampur, di mana nombor bulat dengan pecahan, dan unit yang berbeza ialah 4 abad 8 dekad. Di mana dia nak jawapan dalam bentuk abad dan dekad. Di sini, syarat ini telah ditepati oleh unit ni, nombor ni, 4 abad 8 dekad. Jadi, cuma nombor pecahan ini, nombor bercampur ini sahaja yang perlu kita ubah. Macam mana kita nak buat? Okey, kita pisahkan dia. 7 abad, 3/5 ni kita tambah dengan 3/5 abad. Kita tambahkan dia. Di mana 7 abad ini kita tidak tukar untuk sebarang unit, tetapi 3/5 abad kita tukar dia kepada unit dekad. Abad tukar kepada dekad, kita darab dengan 10. Okey. Jadi, 3/5 darab dengan 10. Okey. Kita boleh pemudahkan ni. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. 3 darab 2, kita dapat jawapan dia 6. Jadi, 7 abad tambah 6 dekad. Kita cantumkan kembali menjadi 7 abad 6 dekad.
Jadi 3/5 ni dia menjadi 7/6 dekad. Dan kita tolakkan dengan 4/8 dekad. Untuk menyelesaikan unit berbeza, kita guna kaedah T. Okey, di mana kita letak unit abad dan juga unit dekad. Okey, susun mengikut nilai yang kamu peroleh tadi. Okey. 6 tolak dengan 8. 6 tolak 8 tak boleh. Jadi, kita perlu pinjam daripada 7. Okey. 7 berkurang menjadi 1. Okey. Kerana 1 abad ini akan berpindah kepada dekad. 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi 10 ini kamu akan tambahkan dengan 6. 10 tambah 6 jadi 16. Sekarang kamu boleh tolak nombor yang besar boleh tolak nombor yang kecil. 16 tolak 8, 8. 6 tolak 4, 2. Jadi jawapan akhir yang kamu peroleh ialah 2/8 dekad. Okey, seterusnya melibatkan perpuluhan. Untuk melibatkan perpuluhan, kamu hanya perlu samakan titik perpuluhan sahaja. Okey, susun dalam bentuk lazim seperti ini. Okey, pastikan titik perpuluhannya adalah sama. Okey. Mula tolak dari sebelah kanan. 3 tolak 6 tak boleh. Kita pinjam daripada 2. 2 bertukar menjadi 1. Pinjam 10 tambah 3, 13. Baik, 13 tolak 6, jawapannya 7. 1 tolak sifar, 1. Sifar tolak sifar, sifar. Okey. Titik perpuluhan mestilah sama. Okey, titik perpuluhan mesti sama. Nampak? Kamu dapat tengok ketiga-tiga titik perpuluhan ni terletak pada kedudukan yang selari. Jawapannya ialah sifar perpuluhan 17 abad. Jadi kamu tak perlu tukar apa-apa unit. Okey. Terus tulis sahaja. Okey, mari kita lihat jika soalan melibatkan perpuluhan dan 2 unit berbeza. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ini? Okey, 14/2 abad tolak 3 abad 9 dekad, dia nak jawapan dalam 2 unit yang berbeza. Okey, kita ambil dulu 1/4 ni. Okey, kita tukar dia. Kita pecahkan dia menjadi 14 abad tambah sifar perpuluhan 2 abad. Sifar perpuluhan 2 abad ni, kita akan tukar dia menjadi dekad. Abad kepada dekad, kita perlu darab dengan 10. Macam ni. Jadi, untuk 14 ni, kamu tak payah buat apa-apa. Untuk sifar perpuluhan 2 ni, kamu darab dengan 10. Kalau darab dengan 10, kamu pindahkan titik perpuluhan 1 ke belakang. Jadi, kamu memperoleh jawapan baru dia ialah 14 abad 2 dekad. Kita cantumkan dia menjadi 14 abad 2 dekad. Sekarang, semua ada 2 unit yang berbeza. 14 abad 2 dekad tolak 3 abad 9 dekad. 14/2 ni dah bertukar menjadi 2 unit yang berbeza. Jadi, kita boleh tolak lah. Okey, untuk unit yang berbeza, cikgu ingatkan lagi sekali, kita guna kaedah T. Okey, 14 abad 2 dekad tolak 3 abad 9 dekad. Jadi 2 pinjam dari 14. 2 tak boleh tolak 9. Pinjam dari 14. 14 berkurang 1 menjadi 13. Di mana 1 abad ini akan berpindah ke dekad. Menjadi 10 dekad. Jadi 10 tambah 2, kita dapat 12. 12 tolak 9, 3. 13 tolak 3,
10. Jadi jawapan akhirnya ialah 10 abad 3 dekad. Okey, mari kita lihat soalan yang melibatkan pecahan dan perpuluhan. Okay, untuk pecahan dan perpuluhan, dia nak jawapan dalam bentuk dekad. Kita tukarkan dahulu nombor bercampur ini kepada bentuk perpuluhan. Jadi, kita pecahkan kepada 6 abad tambah 1/10 abad. Tukarkan 1/10 ini kepada bentuk perpuluhan. 1/10. Okey, cikgu buat tepi ni. 1/10. Kamu cuma perlu pindahkan titik yang di belakang ni ke hadapan. Jadi, 0.1. Jadi, 6 tambah 0.1. 2 unit ni sama. Abad dengan abad kita boleh tambah. Jadi, 6 tambah 0.1 dapat 6.1 abad. Okey, seterusnya kita tulis dalam bentuk lazim. 6.1 abad. Okey. Kita tolakkan dengan 5.7 abad. Okey, 1 tolak 7 tak boleh, pinjam. Pinjam daripada 6. 6 berkurang menjadi 5. 10 tambah 1, 11. Okey, pastikan titik perpuluhan kedua-duanya adalah sama sebelum kamu melakukan penolakan. 11 tolak 7, 4. 5 tolak 5, 0. Jadi, kamu memperoleh 0.4 abad. Baik, ini masih bukan jawapan kerana jawapan dia nak dalam bentuk dekad. Jadi, ini adalah jawapan yang terakhir di mana abad nak tukar kepada dekad, kita darab dengan 10. Jadi, 0.4 darab 10, kita dapat jawapannya ialah 4 dekad. Okey, 0.4, kamu cuma perlu pindahkan titik ni ke belakang. Okey. Jawapan akhir ialah 4 dekad. Baik, seterusnya melibatkan abad dan tahun. Contoh, 2 abad 35 tahun tolak 1/4 abad. Dia nak jawapan dalam 2 unit yang berbeza. Okey, jadi kat sini kamu tengok unit ni dua-dua dah berbeza. Cuma 1/4 abad saja yang mempunyai 1 unit. Okey, macam mana nak buat? Kita pecahkan 1/4 ni, kita pecahkan kepada 1 abad tambah 1/4 abad. Okey, kita pisahkan dia. Okey, seterusnya nombor yang di belakang 1/4 ini kita tukarkan dia kepada tahun. Okey, 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi, tukar kepada tahun, kamu perlu 1/4 kamu darab dengan 100. Okey. 100 darab 1, 100. 100 bahagi 4 sama dengan 25. Okey, 100 bahagi dengan 4. 2 darab 4, 8. Okey, 20 bahagi 4, 5.
Okey, jadi jawapan dia 25 tahun. Jadi 1 abad tambah dengan 25 tahun. 1 abad 25 tahun. Jadi kita boleh gantikan 3 abad 35 tahun, 2 abad 35 tahun, tolak 1 abad 25 tahun. Jadi, untuk menyelesaikan soalan yang unit dia berbeza, kita guna kaedah E. Kita masukkan saja nilai ikut nilai tempat dia. Jadi 35 tahun tolak 25 tahun. Tak perlu buat pinjam. Kita boleh tolak macam biasa. 5 tolak 5, 0. 3 tolak 2, 1. Jawapan dia 10. 2 tolak 1, 1. Jadi jawapannya ialah 1 abad 10 tahun. Okey, itu saja untuk PDPR kita pada pagi ini. Jika kamu ada sebarang soalan, jangan rasa ragu-ragu. Kamu boleh tinggalkan mesej melalui Telegram cikgu. Cikgu akan membantu kamu. Dan jika kamu ada masalah lagi, mungkin tak faham, kamu boleh ulang balik video ni. Boleh ulang waktu petang, waktu malam dan sebagainya lah. Itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.